Antara paparan menarik hari ini. Dasar kerajaan 1% peluang kerja bantu warga emas bekas banduan. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Gua Musang sedia kosongkan kerusi. Sultan Selangor titah kenyataan Hadi tidak beradab. Langkah kerajaan memperluas dasar 1% peluang pekerjaan kepada golongan warga emas dan bekas panduan membantu menambah baik tahap ekonomi golongan berkenaan. Syarikat Peternakan, Pemprosesan dan Pengedaran Urusan Bismi Empayes dan Berhad antara yang menyambut usaha itu menyifatkan golongan terbabit mampu menjalankan tugas dengan baik dan mempunyai pengalaman luas yang boleh memberi manfaat kepada syarikat. Pengarah urusan Ayam Bismi, Mazlina Kamarudin berkata, tidak salah mengambil golongan warga emas dan bekas panduan untuk bekerja kerana langkah itu menunjukkan kesungguhan mereka dalam mencari rezeki yang halal di samping membantu mereka membaiki kualiti hidup. Katanya kalau mereka hendak kerja, kenapa tidak bantu? Kadang-kadang ambil orang biasa tetapi mereka banyak main, tetapi golongan ini memang betul-betul mahu bekerja dan hasil yang diberikan jauh lebih baik daripada orang biasa yang malas. Tetapi mungkin kerajaan boleh bagi insentif khas untuk bantu golongan ini supaya mereka tidak mengambil kesempatan dan bekerja sambil lewa. Setakat ini, 4 warga emas bekerja dengan kami dan saya menyokong inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk membantu 2 golongan ini. Sementara itu, seorang bekas banduan yang hanya mahu dikenali sebagai Muhammad Amin dari Selangor berkata, dia memahami kesusahan yang dihadapi oleh bekas-bekas banduan dalam mencari pekerjaan dan tidak menyalahkan mana-mana pihak yang tidak mahu mengambil mereka sebagai pekerja. Katanya, saya telah menjalani kehidupan di luar penjara selama 5 tahun atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebelum ini, saya telah cuba mencari kerja di beberapa kedai, premis dan syarikat. Namun, semua permohonan ditolak kerana saya mempunyai rekod jenayah. Apabila kerajaan buat dasar ini, sedikit sebanyak mampu mudah bekas banduan untuk mendapat pekerjaan. Kebanyakan bekas banduan ada kemahiran yang dipelajari ketika di dalam penjara. Jadi bolehlah mereka gunakannya apabila bekerja nanti. Peniaga Fadlina Rahman pula berkata, dasar 1% peluang pekerjaan yang diperluas kepada golongan warga emas dan bekas banduan itu dilihat sebagai satu inisiatif kerajaan yang sangat terpuji kerana ia dapat membantu golongan banduan khususnya kembali ke dalam masyarakat dan menjalani hidup normal. Katanya kita yang masih muda dan tidak rekod jenayah pun susah hendak mencari pekerjaan zaman sekarang. Ini kan pula mereka. Jadi apabila kerajaan buka peluang kepada golongan ini, ia dapat membantu mereka menjana ekonomi sendiri dan tidak perlu bergantung dan menagih ihsan daripada orang lain. Kadang-kadang mereka ini lagi ikhlas untuk mencari rezeki daripada kita. Jangan kerana mereka berusaha atau pernah mempunyai kisah silam, mereka tidak diberi peluang untuk bekerja. Dengan tawaran kerja yang ada dapat juga mengelakkan mereka daripada melakukan kembali kegiatan tidak bermoral. Dalam Belanjawan 2024, kerajaan mengumumkan bahawa dasar 1% peluang pekerjaan kepada orang kurang upaya diperluas kepada golongan bekas banduan dan warga emas melalui padanan pekerjaan My Future Jobs dan program My Step. 2 ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedia mengosongkan kerusi jika pindaan perlembagaannya Sabtu ini melarang mereka menyokong lawan tanpa persetujuan parti. Mereka adalah ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Faisal dan ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim. Syed Hussein berkata beliau secara peribadi bersedia berdepan sebarang kemungkinan hasil daripada Perhimpunan Agung Khas Bersatu Sabtu ini bagi meminda perlembagaan parti namun pada masa sama menyerahkan nasibnya kepada rakyat. Katanya sokongan kepada Anwar dimuktamadkan selepas setahun kami berada di pembangkang tetapi tiada perkara boleh memanfaatkan rakyat di kawasan kami. Daripada kami tarik balik sokongan kepada Anwar dan kembali menyokong pihak asal Bersatu yang tidak boleh buat apa-apa, kami rela rakyat buat keputusan. Kami bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk mengosongkan kerusi. Azizi pula berkata beliau bersedia menyerahkan mandat kepada rakyat jika Perlembagaan Bersatu yang akan dipindah memaksa beliau berbuat demikian. Katanya kenyataan sokong PMX adalah dari hati dan saya bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk mengosongkan kerusi. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata parti itu akan meminda perkara 10 dalam perlembagaan parti bagi menghalang insiden wakil rakyatnya menyokong lawan selain sedia berdepan PRK jika berlaku pengosongan kerusi. Selain Syed Abu Hussein dan Azizi, ahli Parlimen Bersatu yang lain menyokong Anwar terdiri Zulkifli Hanafi, Tanjung Karang, Zahari Kecik, Jeli, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuda Gangsa dan Suhaili Abdul Rahman, Labuan. Sementara itu, Syed Hussein menafikan beliau dan 5 lagi penyokong Anwar berbuat demikian kerana ada tawaran imbuhan termasuk jawatan pengerusi Task Force Kluster Makanan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Katanya jawatan itu tidak bergaji. Saya hendak tegaskan kami sokong PMX Anwar tanpa ada unsur pujukan rayuan dan habuan seperti cuba ditimbulkan. Sultan Selangor duka cita dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang dalam artikel berjudul Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan sambil baginda menyifatkan ahli Parlimen Marang itu sebagai tidak beradab. Sultan Sarafuddin Idris Shah dalam surat diutuskan kepada Hadi, baginda menegur kenyataan sinis Hadi secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat.
Titah baginda mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata adalah satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut budaya orang Melayu dan sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Baginda bertitah kenyataan hadir bukan sahaja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpaduan umat Islam khususnya di kalangan orang Melayu. Hadir dalam artikel diterbitkan pada 20 Februari mengingatkan penganut Islam menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing bukanlah menghina, khususnya pengamal undang-undang dan semua terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam termasuk ahli parlimen dan adun, bahkan raja-raja supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana, memandang ke akhirat sana bukan memandang kepentingan dunia di sini saja. Hadir berkata perlembagaan persekutuan digubal penjajah menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahu sesekali memberikan kuasa kepada Islam. Dalam pada itu, Sultan Selangor bertitah agar hadir berhati-hati membuat sebarang kenyataan dengan meneliti dan memperhalusi titah ucapan baginda sebelum ini. Titah baginda kenapa sekarang belum mempertikaikan kedudukan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama negara, sedangkan agama Islam telah ditetapkan sebagai agama persekutuan semenjak perlembagaan digubal pada tahun 1957 lagi. Baginda juga menegaskan ahli dan pemimpin politik tidak memperalat Islam dan mencemari kesucian agama itu demi kepentingan politik masing-masing. Baru-baru ini ketika berucap dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, Sultan Sarafuddin selaku pengerusi MKI menitahkan agar satu penyelesaian dicari bagi memastikan kompetensi Dewan Negeri untuk digubal undang-undang syariah dapat dikemas di bawah perlembagaan agar tiada lagi timbul isu pertindihan. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.